كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan keizinannya masih lagi kita dipinjamkan umur pada hari ini, dan begitu besar nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan selama mana kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, di samping kita membuktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengamalkan warisan nubuwah, iaitu dari kalangan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang bahagia, insya-Allah pada hari ini merupakan kuliah kita yang kedua, sambungan daripada perbincangan kita yang pertama pada mata pelajaran yang baru, topik yang baru, iaitu ulumul Quran. Yang mana saya telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ulumul Quran adalah merupakan kata plural daripada ilmu. Maka bila bertambah menjadi ulum, maka di dalamnya terdapat disiplin ilmu yang begitu luas, sehingga mana para ulama kebanyakan menyatakan bahawa ulumul Quran ini adalah pokok kepada ilmu tafsir. Maksudnya ilmu tafsir ini cabang. Sebelum sampai kepada ilmu tafsir, mesti menguasai segala kriteria yang ada dalam ulum. Ya? Kita dah sebutkan sebelum ini ada perbincangan tentang Al-Quran sendiri dari sudut penurunan Al-Quran. Kalau kita amati saban tahun kita memperingati nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan. Namun tahukah kita 17 Ramadan itu Al-Quran yang turun dari mana ke mana? Peringkatnya di mana? Kalau kita lihat dalam firman-firman yang lain, yang paling jelas, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Rujuk pada hadis Nabi, Al-Qadar berlaku 10 terakhir Ramadan. Jadi kenapa orang campur Al-Quran 17 Ramadan? Itu persoalan. Kalaulah sahabat-sahabat kita meraihkan ataupun memperingati nuzul Al-Quran, tetapi kita sendiri tidak mengetahui sejarah Al-Quran itu diturunkan, sedangkan di kalangan orang bukan Islam, khususnya orientalis, telah peluang dengan isi kandungan Al-Quran, sehingga buat mereka cuba mencari-cari ruang kelemahan. Akhirnya bila dihamburkan kepada generasi hari ini, yang mana kita hari ini tidak lagi dijajah secara jelas dengan penjajahan fizikal, tetapi kebanyakan minda-minda generasi hari ini telah pun dijajah. Apatah lagi kalau tidak mengetahui tentang warisan yang paling kekal ini, dan yang memang Nabi SAW janjikan orang yang berpegang dengan keduanya, dia tidak akan sesat. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. So dalam sebagian riwayat yang lain, ini aqamtum bihima, kitabullah wa sunnah rasul. Itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat ujian-ujian ataupun kemudahan yang berlaku dalam dunia hari ini, boleh jadi jalan penyelesaian yang masih tidak dapat kita sampai kepada kemudian kerana kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai jalan dalam kehidupan kita. Kurang menjadikan kehidupan sebagai jalan kehidupan. Boleh jadi Al-Quran hanya berfungsi pada fungsi-fungsi yang tertentu. Majlis agama ketika orang sakit, untuk melarikan perniagaan, maknanya hanya tertumpu kepada ritual sahaja.
Sedangkan isi kandungan Al-Quran itu lebih besar untuk diamalkan, ya, untuk segenap generasi bermula daripada Al-Quran diturunkan sampai ke hari akhirat. Sebab itu Allah SWT dalam firman di dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita banyak perbicaraan supaya kita dapat mengambil iktibar. Antaranya Allah SWT dalam firman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia, ya, maknanya sering diulang-ulang daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan membawakan berbagai perumpamaan. Maknanya kalau di kalangan bangsa kita, masyarakat Melayu terkenal dengan peribahasa, simpulan bahasa dan sebagainya, Al-Quran telah mendahului hal itu. Sebab itu dinyatakan pada ayat ini, kami telah mengulang-ulang kepada manusia perumpamaan-perumpamaan yang banyak. Tetapi malangnya, fa'aba aktsarun nas illa kufur. Kebanyakan manusia berpaling, tak mau melihat perbandingan-perbandingan yang kami bawakan, sedangkan perbandingan itu dekat dengan manusia. Kita ambil contoh yang paling dekat. Bagaimana ketika Al-Quran turun sesuai dengan generasi Arab Jahiliyah ketika itu. Khususnya dalam juzuk yang ke-30, kalau muslimun-muslimat lihat dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Apa ayat pertengahan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah seolah-olah menyatakan kepada, seolah-olah bertutur secara langsung dengan bangsa Arab. Apakah kamu tidak melihat unta yang diciptakan itu begitu unik kejadiannya? Berbulan-bulan boleh duduk di padang pasir tanpa air, kerana boleh menyimpan air di belakangnya. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit yang kami bentangkan begitu luas, tak ada sebarang tongkat yang boleh yang menyokong langit tersebut, tetapi tak pernah jatuh. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ganang yang terpasak sedangkan tidak ada paku. Itu menunjukkan bahawa perumpamaan-perumpamaan yang datang dekat dengan masyarakat ketika itu, sesuai dengan fizikal muka bumi yang ada bangsa yang menerima Al-Quran ketika itu. Itu dalam pendekatan yang lebih dekat. Namun kita pada generasi hari ini kena melihat Al-Quran kadang-kadang dikiaskan pada apa perumpamaan yang Allah berikan pada generasi yang dahulu, dia tidak dapur sebenarnya. Dan ada juga disebut dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Allah mengumpamakan orang-orang yang bakhil seumpama tangan mereka telah pun terbelenggu di leher-leher mereka, sehingga menyebabkan mereka tak mampu berbuat apa. Ya? Maknanya kalau tangan kita diikat bahagian depan, masih boleh buka. Kalau nak diikat di leher, mana mungkin kita memegang sesuatu. Itu perumpamaan yang Al-Quran gambarkan bagi orang yang bakhil. Tetapi dinyatakan pada ayat ini, fa'aba aktsarun nasi illa kufur. Tapi sayang, kebanyakan manusia enggan melihat perumpamaan-perumpamaan itu. Sedangkan kami telah nyatakan, sebagaimana saya bacakan hadis pada kuliah pertama dahulu, bila Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Tatakunu fitnah." Di akhir zaman nanti akan berlaku fitnah-fitnah yang banyak, ujian-ujian, tribulasi yang begitu besar. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi SAW, "Wa man maqsadu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa solusi kami menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman itu? Nabi mengulang 2 kali, kitabullah, Al-Quran. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran itu terdapat berita-berita umat terdahulu daripada kamu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan perkhabaran yang akan berlaku selepas daripada kamu. Muslimat yang dimuliakan Allah, tuan ada jumpa dalam sebarang kitab yang menyebut tentang kisah yang terdahulu sebelum kita ada. Bahkan
meramalkan sesuatu yang akan terjadi apabila setelah itu. Tak ada. Maka apakah wajar kita berpaling daripada Al-Quran? Sedangkan inilah kitab yang paling lengkap. Bukan daripada tulisan manusia, bukan daripada usaha tangan manusia, tetapi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Nabi hanya berperanan menyampaikan Al-Quran. Ya, maka saya melihat kalau hari ini penduduk dunia begitu hebat menguji masyarakat ataupun manusia yang berada di dalamnya, maka tanya-tanyalah diri kita sendiri terlebih dahulu yang lebih dekat, berapa dekat kita dengan Al-Quran. Ya, sebelum kita melihat jalan alternatif yang lain. Kerana hari ini kebanyakan manusia lebih mendewakan apa yang mereka fikirkan, lebih logik pada rasional akal mereka berbanding dengan ketetapan wahyu. Ya, ini perlu kita perhatikan kerana dah menjadi jaminan daripada Nabi SAW dan wahyu yang diturunkan, orang yang berpegang dengan Al-Quran tidak akan sesat selama-lamanya. Sebagaimana pegangan itu adalah pegangan yang betul. Maka apa yang saya sebutkan pada mukadimah ini itu merupakan salah satu cabang daripada ulum Al-Quran. Di dalamnya ada sejarah Al-Quran, di dalamnya ada perbahasan mengenai penurunan Al-Quran, di dalamnya ada mengkisahkan ataupun menghuraikan konsep wahyu yang turun di Mekah dan konsep wahyu yang turun di Madinah, ataupun kita lebih masyhur dengan istilah Makkiyah dan Madaniyah. Tetapi dalam perbahasan ulum Quran dihuraikan pada dasar perbincangan wahyu yang turun pada fasa Makkiyah bukan hanya tertumpu ketika Nabi di Mekah. Sebaliknya besar bila sebut tentang Makkiyah adalah wahyu yang turun sebelum hijrah, sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Dan Madaniyah setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tak balik ke Mekah dah. Sebab Nabi wafat ni ada beza dan ada peranan mengapa Makkiyah dan Madaniyah itu menjadi tunjang utama dalam ilmu penafsiran. Pernah satu ketika Nabi dalam safar, dalam perjalanan, bukan di Mekah, bukan di Madinah, tiba-tiba wahyu turun. Tuan-tuan nak tukar wahyu tu kat mana? Makkiyah atau Madaniyah? Itulah peranannya. Bila dibahas dalam konsep yang lebih luas, dalam perbincangan yang lebih luas, dalam pandangan yang lebih luas, Makkiyah adalah yang turun sebelum hijrah. Sekalipun Nabi berada di mana, itulah fasanya. Satu lagi perbincangan yang menarik. Kita biasa diterangkan mengenai wahyu pertama, iaitu 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, innal a'lama al-insana ma lam ya'lam. Dan saya yakin masyhur di kalangan pengetahuan kita bahawa ayat ini adalah merujuk kepada budaya membaca. Kerana perintah yang turun pada wahyu pertama, Iqra. Tahukah kita bila kita kaji tentang ulum Al-Quran, sebenarnya ayat ini berkaitan dengan jauh menurut situasi masyarakat yang menyebabkan ayat itu turun. Kita biasa dengar sebab turun, tetapi kita jarang mengkaji situasi menyebabkan penurunan ayat. Saya ambil contoh mengenai wahyu yang pertama. Mengapa perintah yang turun pada wahyu pertama itu perintah membaca, sedangkan kita lebih dekat melihat kepada sebab turun ayat itu merupakan wahyu pertama? Tapi kita lihat tak sejarah bagaimana sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun, keadaan masyarakat yang dipenuhi dengan amalan jahiliah. Lalu Nabi berkhalwat, Nabi pergi ke gua. Mengapa Nabi mengasingkan diri? Kerana Nabi masih tertanya-tanya dan Nabi masih tercari-cari Tuhan mana yang aku nak sembah di dalam keadaan masyarakat yang sibuk dengan jahiliah mereka.
akhirnya pencarian Nabi itu dibuktikan dengan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacaan pertama yang diperintahkan untuk Nabi baca bukan bacaan-bacaan yang biasa, tetapi sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan sekali malam. Nampak tak kesan daripada perbincangan ulum Quran? Sungguh mendalam. Bukan dibincangkan tentang penurunan sahaja, tetapi situasi masyarakat ketika itu juga mempengaruhi wahyu yang turun. Maka kalau nak kita cari Islam itu Tuhan mana yang harus aku sebut namanya, yang wajib aku sebut namanya, yang wajib aku pilih untuk aku jadikan, buktikan pengabdian aku sebagai hamba di atas muka bumi ini, maka wahyu itulah yang membuktikan bahawa Nabi perlu membaca dengan nama Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ sudah cukup menderaikan apa yang Nabi simpan selama ini, pertanyaan yang memang membuat-buat dalam hati Nabi mencari Tuhan mana yang paling benar untuk diabdikan. Sekalipun kita boleh membawa dalil surah Al-Alaq itu sebagai budaya ilmu, tetapi jangan kita lupa melihat situasi penurunan menyebabkan wahyu itu turun. Ini dalam cabang ulum Al-Quran. Satu cabang yang lain yang disebutkan tadi, Al-Amsal fil Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Ini termasuk dalam perbincangan. Dan ilmu tafsir, ya, kaedah bagaimana penyusunan Al-Quran. Ini semua berkaitan dengan kronologi sejarah, ya. Dan sebelum saya sampai kat sini tadi, saya sempat mendengar satu perbincangan inilah di Edukim, ya, Dr. Saifuddin membincangkan mengenai kemerdekaan. Tetapi saya terfikir apabila beliau cuba mengemukakan pandangan daripada kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, dia menyatakan bahawa generasi awal sebelum kemerdekaan begitu jerit berusaha untuk mencari nilai keamanan. Tetapi generasi yang kedua, 40 tahun selepas generasi yang pertama, ada perbezaan. Lalu saya kaitkan dengan situasi penurunan wahyu ini, bagaimana kita lihat kesungguhan generasi terdahulu. Mereka hanya diwariskan dengan Quran dan hadis, tetapi mereka sendiri yang mencari apa nilai-nilai yang tersirat daripada Al-Quran dan hadis itu, sehingga timbulnya cabang ilmu yang begitu luas. Tetapi apabila usaha-usaha generasi yang terdahulu telah pun sampai ke tangan kita pada hari ini, seolah-olah kita sewenang-wenangnya tidak memperhatikan usaha mereka yang begitu besar. Bila dibacakan hadis yang disebutkan tadi, ya, bahawa siapa yang berpaling daripada Al-Quran kerana ingkar, kerana sombong, qasamahullah, Allah hapuskan hidup, Allah hancurkan kehidupan dia di atas muka bumi. Maka apa usaha sekalipun dilakukan, maka tidak ada keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan daripada orang yang mendahulukan undang-undang manusia berbanding dengan undang-undang Al-Quran ataupun undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketetapan itu lebih besar daripada sekali. Baik, dalam mukadimah ini ada bab yang pertama dan kedua. Saya kira kita boleh rangkumkan, membawa penerangan dan pemahaman supaya dapat kita amati sejarah perkembangan ulum Al-Quran itu. Ya? Maka kita tidak dapat lari daripada membicarakan bagaimana detik-detik awal penurunan wahyu selama lebih kurang 23 tahun secara beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita maklum, ketika penurunan wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan apa-apa tulisan yang ditulis secara rasmi oleh penulis wahyu Nabi selain daripada Al-Quran, kerana bimbang bercampurnya di antara hadis dan Al-Quran. Namun ketika itu penulisan Al-Quran bukanlah secara meluas, kerana yang menulis wahyu yang turun itu hanyalah di kalangan penulis-penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat menyebutkan lebih daripada 10 orang. Antara yang masyhur, para sahabat yang besar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan ahli keluarga Nabi sendiri. Dan akhirnya selepas kewafatan Nabi SAW, Al-Quran yang telah sempurna diturunkan itu tidak ada lagi penulisan secara rasmi. Namun boleh kita kirakan hanya Allah membentuk satu asbab supaya Al-Quran itu terus kekal kepada kita sehingga hari ini. Setelah kewafatan Nabi SAW pada tahun ke-11 Hijrah, berlaku satu peperangan yang disebut ataupun yang dikenali sebagai peperangan Al-Yamamah, yang mana golongan Islam, golongan Muslimin memerangi golongan yang tidak mahu membayar zakat. Namun peperangan tersebut disertai oleh ribuan sahabat yang sudah pun mantap hafalan mereka terhadap wahyu Al-Quran. Ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyertaan dari kalangan sahabat yang ramai ini, mereka gugur syahid. Melihat kepada hal itu, Sayyidina Umar datang dengan Abu Bakar, lalu menyatakan hasrat, kalaulah kita tidak mengusahakan untuk menulis Al-Quran, boleh jadi peperangan demi peperangan yang kita lalui makin ramai di kalangan muslimin yang gugur syahid, maka aku bimbang Al-Quran ini tidak akan dapat dilihat oleh generasi yang akan datang. Tuan-tuan tahu apa Sayyidina Abu Bakar jawab kepada Umar? Apakah patut aku melakukan sesuatu yang Nabi tak buat? Ini saya sebutkan satu persatu. Ya? Maka bimbang Sayyidina Abu Bakar melihat kepada cadangan Sayyidina Umar. Namun setelah ditimbang dan dinasihati oleh sahabat-sahabat yang besar, maka Sayyidina Abu Bakar berijtihad, mudah-mudahan itu jalan yang terbaik supaya Al-Quran itu diturunkan. Maka di kalangan sahabat juga telah berijtihad pada ketetapan-ketetapan yang Nabi tidak bicarakan. Maka dalam masyarakat hari ini, jangan kita semudah-mudah menyatakan bahawa Nabi tak buat, kita tak buat. Selagi mana ada perbincangan dari kalangan ulama, kita boleh meraihkan. Sebab itu orang yang bergaduh dalam sudut dalam hal ijtihad itu satu kerugian. Kerana al-ijtihad adalah yang butuh ijtihad. Satu ijtihad itu tidak akan terbatal oleh ijtihad lain. Kalau dia betul, dia dapat dua kebaikan. Sekiranya tak tepat, mudah-mudahan ada kebaikan daripada usaha dia berijtihad. Sebelum berijtihad, mesti melalui rujukan-rujukan yang begitu ketat. Disiplin, bukan sewenang-wenang. Maka setelah dipersetujui, barulah ketika itu diperintahkan di kalangan para sahabat yang ada menulis Al-Quran apabila mereka telah pun mempelajari secara khusus ketika mereka berada di zaman Nabi SAW masih hidup. Maka dalam riwayat menyatakan bahawa 12,000 orang sahabat berkumpul bawa hasil tulisan mereka sendiri untuk dibentangkan, untuk disusun kembali, untuk dinilai yang mana dulu, yang mana kemudian, bukan dari sudut penilaian akal, tetapi apa yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Maka susunan surah-surah dalam Al-Quran yang sebanyak 114 surah itu bukan susunan daripada para sahabat, tetapi telah pun diajarkan oleh Nabi SAW ketika mana penurunan wahyu itu sendiri. Ya? Sehingga disebut dalam hadis yang begitu panjang, ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. Letakkan ayat tersebut dalam surah yang ada menyebut perkara itu dan ini nak diperintahkan kepada para sahabat. Kenapa? Ada kalanya wahyu yang turun satu surah, ada kalanya wahyu yang turun hanya beberapa ayat. Lalu bila wahyu yang turun tidak mengikut sistem ataupun tidak mengikut susunan, Nabi telah memerintahkan letakkan ayat ini dalam surah ini, letakkan ayat ini dalam surah. Maka maklum sebelum kewafatan Nabi telah pun membicarakan hal ini kepada penulis-penulis wahyu. Mungkin kita terfikir, mengapa tak disusun Al-Quran itu mengikut susunan wahyu? Wahyu pertama diturunkan 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Tetapi surah Al-Alaq duduk dalam juzuk yang ke-30.
Wahyu yang terakhir turun pada surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Walaupun ada khilaf, tetapi pandangan yang lebih besar pada ayat itu. Sebelum ini kita maklum dengar ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surah Al-Maidah. Tetapi selepas penurunan al-yawma akmaltu lakum, masih ada bagi beberapa hari sebelum kewafatan Nabi. Tetapi ayat itu duduk dalam surah Al-Baqarah. Kenapa tak susun Quran mengikut penurunan wahyu? Kan senang kita nak rujuk. Itu pada reaksi akal kita. Sebab itu dikatakan bahawa Quran ini bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bangsa Arab Jahiliyah ketika itu yang memang terkenal dengan ketinggian ilmu bahasa mereka, syair dan sebagainya, mereka mendakwa bahawa Quran ini syair Muhammad. Allah nafikan dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Bukan Quran ini daripada syair Muhammad, dan tak layak Muhammad itu menyatakan Quran itu sebagai daripada syair-syairnya. Sebaliknya, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, itulah Al-Quran yang mengandungi peringatan-peringatan yang sangat jelas. Allah menafikan kelemahan golongan-golongan yang menentang kebenaran wahyu. Lalu ketika itu ya, maka berbalik kepada pembicaraan kita, maka sudah cukup membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan susunan Nabi, bukan susunan sahabat, tetapi ia disebut sebagai tauqifi, yang telah tetap sebagaimana wahyu yang disampaikan ataupun diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlalu zaman Nabi, selepas dicadangkan kepada Sayyidina Umar berdasarkan peristiwa peperangan Al-Yamamah, maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju. Itulah langkah pertama menyusun kembali Al-Quran yang telah terpisah. Lalu setelah mana disusun pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar wafat, tak disempurnakan seperti pada zaman Sayyidina Uthman. Ada peringkat kesempurnaan sebelum Al-Quran itu disampaikan ke wilayah-wilayah besar adalah berada pada puncak zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Namun pada zaman Sayyidina Umar, beliau tidak berbuat apa-apa, sebaliknya mengekalkan apa yang telah dihimpunkan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya? Lalu pada selepas zaman Sayyidina Uthman, ketika itu telah mula bertambah ilmu-ilmu Al-Quran yang telah ditulis secara rasmi. Tetapi perlu kita ingati bahawa yang pernah saya sebutkan di awal pertemuan yang lalu, mengapa terdapat perbezaan di kalangan golongan Syiah yang mendakwa bahawa Quran yang mereka ada lebih benar daripada Quran yang kita guna selama hari ini. Saya pernah jumpa tuan. Saya pergi satu majlis. Lepas majlis itu, orang lelaki datang ke sini. Ustaz, you belajar mana? Saya pun cerita lah, saya belajar mana. Saya tahu tak Quran yang tak baca itu tak betul tak? Saya pun pelik juga. Siapa orang ni? Saya tanya Quran mana yang betul? Quran yang betul tu dekat rumah saya. Tapi saya tak pergi dalam rumah dia. Saya dengar lagi penjelasan mengenai bahawa Quran yang disusun oleh Sayyidina Uthman itu tidak lengkap. Habis majlis tersebut, saya pastikan lelaki tadi telah pulang. Saya jumpa pada Quran. Siapa lelaki? Barulah saya diberitakan bahawa dia Syiah. Tetapi nak ceritakan di sini, mengapa perbezaan ini berlaku? Inilah punca di zaman pengumpulan Al-Quran, ketika mana mengambil langkah yang terbaik supaya Al-Quran tidak hilang untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sahabat-sahabat yang menulis Al-Quran secara peribadi, sama ada penulis wahyu maupun di kalangan sahabat yang mengambil wahyu sendiri daripada Nabi SAW, hatta Ahlul Bait, Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Apabila Al-Quran telah sempurna ditulis di zaman Sayyidina Uthman, Khalifah Uthman telah memerintahkan supaya Al-Quran yang ada secara persetujuan itu dibakar. Tetapi segelintir dari kalangan sahabat begitu sayang hasil tulisan mereka yang mereka ambil secara langsung daripada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mati Kalau dia tengok daripada tadi lepas tu yang saya dah sebab bagi sepatutnya dah begini dapat mistake. Akhirnya ada di kalangan sahabat yang masih enggan untuk melupuskan Al-Quran yang mereka tulis. Maka disebabkan hal itu berlaku, maka golongan Syiah yang asalnya mendukung perjuangan Ali, yang tidak bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, maka mereka mendakwa mushaf yang tak dibakar dimiliki oleh Sayyidatina Fatimah itulah yang paling benar. Sedangkan analogi yang mudah begini, saya sampaikan ilmu di depan ini, mungkin di kalangan pendengar ada yang menulis nota. Namun adakah nota yang ditulis oleh setiap pendengar itu sama? Tak sama. Walaupun isinya yang nak difahamkan sama. Begitulah Al-Quran. Sekalipun wahyu yang turun ditulis di kalangan sahabat maupun ahli baik, ada kalanya yang ditulis itu berserta dengan penerangan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salati al-wusta." Peliharalah salat-salatmu dan salat al-wusta. Lihat kepada literal makna al-wusta adalah salat pertengahan. Lalu bagaimana ulama nak menghukum salat pertengahan itu salat apa? Cari, akhirnya jumpa satu riwayat yang mana daripada tulisan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Hafizu 'ala salawati was salati al-wusta salatul 'asr." Hanya Aisyah seorang sahaja yang tulis, sahabat lain tak tulis. Maka para ulama bersepakat, kalimah yang ditambah selepas salat al-wusta itu hanyalah penerangan untuk kefahaman Aisyah, tetapi tak terpakai bagi kalimah Al-Quran. Akhirnya pengumpulan Al-Quran yang kemuncak itu di zaman Sayyidina Uthman, ada di kalangan Al-Quran yang masih dimiliki oleh para sahabat maupun ahli baik yang tak dibakar kerana sayang. Itulah yang menyebabkan hari ini ada pihak yang mendakwa Al-Quran mereka lebih benar. Namun bukan setakat itu, bahkan Quran yang dikatakan benar oleh Syiah itu telah pun diselewengkan dengan penyelewengan yang begitu jauh. Kalau tuan-tuan baca tafsiran Syiah, "Wat-tini wal-zaitun wa turi sinin." Sedangkan Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan bukit Tur Sina yang diberkati, tetapi salah tafsirkan oleh golongan Syiah. Wat-tini wal-zaitun adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Sebaliknya wa turi sinin adalah Sayyidina Ali. Lihat bagaimana penyelewengan dalam ilmu tafsir sekiranya tidak melalui disiplin ulum Al-Quran. Sebab saya sebutkan di awal tadi, ilmu tafsir itu merupakan cabang daripada ulum Al-Quran, yang mana disiplin-disiplin yang ulama letakkan di dalam ini begitu ketat demi menjamin keturunan ilmu yang sampai kepada kita pada hari ini. Namun sebagai seruan untuk peringatan ini saya terutamanya, bahkan seluruh yang mendengar pada tengah hari ini, kembalilah kita kepada Quran, kembalilah kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita menghadapi semua dunia yang begitu menguji pada hari ini dengan bermacam-macam masalah, terutamanya ekonomi. Maka rujuklah kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu berbalas dalam suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Itulah jalan yang terbaik. Kerana kita hidup di atas muka bumi ini bukan atas permintaan kita, sebaliknya daripada ihsan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita hidup di atas muka bumi ini, apakah wajar kita menjadi penentang niat? Itu satu persoalan yang memang terpukul apabila difirmankan di dalam surah Yasin, fa idza huwa qafimun mubin. Hidup tanpa diminta, apabila hidup menjadi penentang pula kepada hukum Tuhan. Mudah-mudahan ada manfaat dari perbincangan kita pada tengah hari ini. Saya cukup bagi kata itu, kerana saya faham masing-masing ada tugas dan komitmen. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang, menyambung pada bab-bab perbincangan yang begitu menarik dalam kupasan ulum Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui apa yang telah disebutkan oleh para ulama, hasil daripada kesungguhan mereka. Kita dapat melihat inilah nilai yang
sangat berharga untuk kita kaji, untuk kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Saya mohon maafan jika saya ada kekurangan, tersilap bicara dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat dan Allah SWT menjadi kebaikan ini supaya menjadi asbab untuk kita bertemu di syurga Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.